Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu. Okey, apa khabar semua? Eh, Harap semua sihat. Dapat kita bertemu kembali pada kelas kali ini. Okey, tadi saya bawa kamu pusing-pusing. Ke angkasa lepas. Saya je terbang. Nampak tu? Guna suit Iron Man kat belakang saya tu. Eh, Tengok pandangan dari jauh. Tuju putaran bumi. Okey, topik yang kita nak belajar ni adalah putaran dan peredaran bumi. Minggu lalu saya dah ajar kamu tentang tarikan graviti. Kepentingan tarikan graviti, bagaimana teori graviti itu ditemui, siapa yang jumpa dia. Saya harap apa yang saya sampaikan tu kamu dapat ingat. Terutama pada masa akan datang kamu tahu, oh, graviti ni adalah satu kuasa yang memastikan setiap objek kekal di muka bumi. Kita tak nampak tapi kita mengalaminya. Okey, hari ni kita nak tengok satu lagi topik, iaitu putaran dan peredaran bumi. Video sebentar tadi tu saya tunjuk animasi bagaimana bumi tu berputar. Okey, okey, kita tengok kita punya slide hari ni. Itu dia. Okey, putaran bumi. Putaran dan peredaran bumi. Bumi dan semua planet lain beredar mengelilingi matahari. Yang ni kamu dah belajar pada tahun 4 yang lalu. Tahun 4 ke tahun 3 kamu dah belajar tentang bumi dan planet. Sistem suria, planet. Bagaimana planet-planet yang lain yang ada dalam cakrawala kita, angkasa lepas kita ni berputar mengelilingi matahari. Okey, sekarang ni kita tengok spesifik saja, iaitu tentang planet bumi. Kita dah tengok putaran dan peredaran bumi, kepentingan, kenapa ia berlaku, bagaimana ia berlaku, dan fenomena-fenomena yang berkait rapat dengan putaran bumi. Okey, bumi berputar pada paksinya pada masa yang sama, beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. Pada pembelajaran kamu yang sebelum-sebelum ni, kamu dah tahu, oh, bumi ni berputar mengelilingi matahari. Jadi semasa dia berputar tu, dia ada orbit dia. Okey, bumi berputar, okey, dalam keadaan berpaksi. Dia bukan tegak atasnya, dia berpaksi sedikit condong. Okey, paksi ialah garisan bayangan yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Bumi berputar pada paksi yang mempunyai kecondongan sudut kira-kira 23 suku, 23 1/2 darjah pada satah tegak. Maksudnya dia sikit je, bukan tilt terus tu, tak. Dia condong hanya sedikit. Putaran bumi adalah dari arah barat ke timur mengikut arah lawan pusingan jam. Jadi bumi ni berputar ikut arah lawan pusingan jam. Seperti mana simulasinya tu umat Islam tawaf berlingin tak ikut lawan arah jam. Lebih kurang macam itulah perumpamaan dia. Okey, satu putaran lengkap maksudnya daripada point A pusing putar lengkap ke point A semula tu,
Okey, mengambil masa kira-kira 1 hari. Berapa jam tu? 1 hari. Berapa jam kelas? Ya, 24 jam. Maksudnya putaran bumi pada paksi dia tu, macam animasi yang saya tunjuk tadi, kamu nampak Malaysia pusing tu. Kembali ke poin yang sama, mengambil masa 24 jam. Sebab 1 hari putaran lengkap. Jadi kita nak tengok fenomena yang berkait rapat dengan putaran bumi. Jadi kita dah tahu dah, bumi ni dia berputar, tapi pada bukan kedudukan yang tegak, tetapi sedikit condong, iaitu pada 23 1/2 darjah. Sikit je, tak banyak. Tapi kesan dia banyak memberikan menghasilkan pelbagai fenomena pada bumi, planet bumi. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah ilustrasi putaran dan rotation adalah putaran, revolution adalah peredaran. Kemudian jelas apa beza putaran dengan peredaran. Okey, putaran ialah yang ni. Nampak cursor saya ni. Okey, bumi tu berputar. Saya ambil contoh. Ni. Okey, ini berputar. Ini berputar. Kamu nampak poin merah ni. Okey, poin merah ni. Okey, dia berputar. Kamu nampak balik ni. Okey, ini satu putaran lengkap. Okay, ini dipanggil rotation. Revolution pula, dia pusing. Okey, andaikan saya punya mic ni ialah matahari. Okey, dia pusing. Sambil dia beredar ni. Okey, benda ni beredar. Dia juga berputar dalam masa yang sama. Nanti ada infografi, animasi tunjuk bagaimana bumi itu berputar dan juga beredar di sekeliling matahari. Okey. Kejadian bumi berputar ni, okey, fenomena yang paling jelas dia nampak ialah kejadian siang dan malam. Yang kita alami ini sekarang ni ialah kejadian siang dan malam adalah disebabkan oleh daripada Earth rotation, putaran bumi. Okey, di sini saya nak terangkan sedikit ini untuk pengetahuan kamu lah, sebab kamu pun akan jadi macam saya. Sedikit masa lagi kamu akan mulai dewasa. Tahun ni kamu dah darjah 5. Tahun depan kamu akan naik ke darjah 6 dan seterusnya menjadi seorang yang dewasa. Okey. Apabila dalam proses kamu meningkat dewasa, kamu akan mula mendapat ilmu-ilmu dari pelbagai sudut, dari pelbagai aspek, dari pelbagai sumber. Okey. Kadang-kala ada sumber yang datang tu seolah-olah bercanggah dengan apa yang kamu pelajari pada waktu sekolah. Okey, sebagai contoh sekarang ni, saya ambil isu yang agak, orang kata, hangat juga diperkatakan. Okey, pada gambaran rajah yang saya tunjuk di belakang saya ni, di sebelah saya ni, okey, bumi ini berbentuk sfera, seolah-olah sebiji bola yang berputar. Okey, kamu dah belajar tu, bumi ini berbentuk sfera dan berputar. Begitu juga dengan kejadian siang dan malam adalah disebabkan oleh putaran bumi. Ada satu sumber atau ada satu pandangan, satu golongan yang kamu akan jumpa bila kamu mula meningkat dewasa nanti, supaya ia tidak menjadi konflik dalam diri kamu, adalah golongan yang mengatakan bumi ini berbentuk rata. Tahu rata? Flat. Macam buku. Macam baran. Buku saya ni. Okay, ni. Dia bentuk macam ni. Dia kata bumi ni flat macam ni. Ni Malaysia ni. Okay. Itu pandangan golongan yang kita sebut sebagai golongan pemikir sebaliknya lah. Jadi tujuan saya maklumkan ni adalah saya tak nak kamu tiba-tiba timbul satu persoalan. Betul ke apa yang Cikgu Khairul ajar satu masa dulu? Apa yang saya ajar ni adalah betul berdasarkan fakta, bukti saintifik. Okey, ada juga yang diambil daripada Al-Quran dan sebagainya lah, untuk dirujuk. Tapi sekiranya timbul juga orang kata biasalah manusia akan timbul satu tanda tanya pelbagai, kenapa macam ni. So at least sekurang-kurangnya kamu tidak, orang kata,
hanyut, dengan pemikiran yang kadang-kadang kita pun tak pasti benar atau tidak. Kamu kata, Cikgu Khairul pun ajar pun kan tentu betul, betul tak? Tak. Saya ajar berdasarkan ilmu apa yang saya dah dapat dan saya sampaikan kepada kamu. Jadi harap ini jadi satu kata pedoman untuk kamu lah, peringatan supaya nanti dulu Cikgu Khairul ajar masa darjah 5 dulu bumi ni bulat dan berputar. Kejadian siang dan malam tu adalah disebabkan putaran bumi. Ni tiba-tiba ada satu pandangan mengatakan bumi ni flat. Maksudnya matahari tu pergi kiri kanan macam tu je. Jadi harap benda ini akan menjadi satu penerangan yang ringkas tapi manfaat buat kamu lah, supaya akan datang tidak menjadikan kamu konflik dalam diri sendiri. Andai katalah kamu jumpa sebab kamu akan meningkat dewasa. Ilmu tu akan datang daripada pelbagai sumber, pelbagai aspek. Internet sekarang sangat mudah. Buka Google je, type je apa saja yang kamu nak search, nak cari akan keluar. Termasuklah tentang teori putaran bumi. Jadi jelas Okey, saya sambung kembali. Tadi saya dah terangkan bumi berputar pada paksinya iaitu pada sudut kecondongan 23 1/2 darjah. Okey. Peredaran bumi juga itu putaran menyebabkan kejadian siang dan malam. Putaran bumi mengelilingi matahari pula, okey, menghasilkan satu fenomena iaitu yang kita sebut sebagai fenomena empat musim. Okey. Fenomena empat musim ni hanya dialami oleh benua tertentu, negara tertentu. Malaysia tak. Okey, Malaysia ada pernah tanya, cikgu, Malaysia ada alami musim sejuk tak? Okey, kita tak panggil musim sejuk. Ini saya akan terangkan pada penerangan saya seterusnya. Jadi ini adalah satu gambaran ringkas grafik belakang saya ni. Satu, putaran bumi, Earth rotation. Satu lagi, revolution, Earth revolution, iaitu peredaran bumi mengelilingi matahari. Kasusnya. Okey, kesan putaran bumi pada paksinya. Putaran bumi pada paksi menyebabkan berlaku beberapa kejadian. Yang pertama iaitu kejadian siang dan malam. Okey. Tadi animasi yang pertama saya tunjuk tadi yang kamu tengok masa saya terbang dengan suit Iron Man tadi tu. Okey, kejadian siang dan malam, bahagian yang menghadap bahagian bumi yang menghadap matahari tu akan mengalami siang. Macam keadaan kita kat luar sana lah. Kalau kamu tonton video ni pada waktu siang, okey, kamu dapat andaikan bumi pada masa ni permukaan bahagian permukaan bumi iaitu Malaysia sekarang ni sedang menghadap matahari. Okey. Kalau kamu tonton video saya ni pada waktu malam, sekarang ni kita membelakangi matahari. Jadi kita tak dapat cahaya daripada matahari, so kita mengalami kejadian malam. Okey, itu adalah kesan daripada putaran bumi pada paksinya. Okey, kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah, terbit dari timur dan benam ke barat. Itu yang saya kata, ada pandangan golongan tertentu ni, dia kata okey, bumi matahari ni naik kiri kanan, naik daripada timur daripada kiri terbenam ke kanan. Itu pula pada pandangan masing-masing lah. Tapi kita apa yang saya terangkan ni adalah berdasarkan saintifik, bukti kajian saintifik. Kita hantar roket ke angkasa lepas pun bukan semua orang dapat pergi, hanya orang tertentu. Kalau terpulang pada kamu lah, setiap manusia boleh bebas memberikan pandangan dan memberikan buah fikiran masing-masing dan kita meraihkannya. Tapi untuk kita terima, mestilah berdasarkan fakta, bukan sekadar cerita dongeng ataupun cerita animasi. Animasi tu boleh, kita nak imagine tu boleh, tapi jangan kata terlalu hanyut dengan imaginasi kita. Ada orang fikir, apa ada dekat luar sana, dekat angkasa lepas, adakah makhluk asing. Macam saya cerita tadi, saya buat bayangan saya seolah-olah jadi Iron Man terbang ke angkasa lepas, tengok putaran bumi. Itu cuma imaginasi. Imaginasi ni bagus, ada ketikanya bagus, adanya tidak bagus. Bagus tu dapat kita mencetuskan pemikiran ataupun idea-idea baru. Yang tak bagusnya ialah kita hanyut, lalai, lupa. Itu yang kita tak nak. Jadi kedudukan matahari seperti berubah-ubah.
terbit dari timur dan benam ke barat. Okey. Kesan daripada putaran bumi pada paksi ni juga ialah menyebabkan perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okay, macam ni lah. Contoh, awal pagi kamu bangun, tidur nak pergi ke sekolah tu, matahari sedang baru terbit, baru naik. Kamu perhatikan bayang-bayang kamu. Okay, sekiranya waktu kamu balik sekolah tu, matahari di sudut sebelah kanan kamu lah. Daripada sudut timur. Dalam sekolah aku tengok, ada bayang-bayang terbentuk. Okay, bayang-bayang tu sekiranya matahari di sebelah kanan, di ufuk timur, bayang-bayang akan tertaksir di mana? Okay, di sebelah kiri kita. So kita akan tengok, pada waktu pagi bayang-bayang kelihatan agak panjang sebab kedudukan matahari itu pada ufuk ufuk timur. Dan menjelang tengah hari kamu balik sekolah, mana bayang-bayang? Bayang-bayang tu berada di hampir dilindungi oleh badan kamu. Maksudnya kita beri tegak tu ada bayang-bayang di bawah kamu. Matahari ada atas kepala. Dan pada waktu punya petangnya kamu main bola, kamu nampak matahari tadi bukan lagi berada di ufuk timur, tapi berada di ufuk barat. Jadi sebelah kiri kamu lah. Ikut terpulang pada kedudukan kamu berdiri. Saya andaikan je saja. Okay, kamu duduk di sebelah kiri. Dan bayang-bayang tu akan berada di sebelah mana? Sebelah kanan. Jadi perubahan panjang dan arah bayang-bayang tu adalah kesan daripada putaran bumi dan juga kesan kedudukan kamu. Depend pada kedudukan kamu duduk, sama ada di kiri kamu menghadap utara tu, di hadapan kamu ataupun di belakang kamu. Okey, itu adalah antara kesan putaran bumi pada paksinya. Okey, ini penerangan yang tentang tadi, yang menerangkan fakta 1, 2 dan 3. Okey. Itu okey. Yang pertama tadi kesan putaran paksi bumi pada paksinya itu. Okey. Saya tadi pada saya tanya lagi, bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami kejadian siang, manakala bahagian bumi yang di bahagian membelakangi matahari itu akan mengalami kejadian malam. Kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Tengok gambar yang dua ni, ini grafik yang kedua ni, kemudian perhatikan budak tu, tadi matahari kat sebelah sini. Pada petang matahari sebelah sini. Okay, dia sebab dia menghadap matahari macam tu. Macam ni, sebelah kanan, terbenam sebelah kiri. Manakala grafik yang ketiga menerangkan perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Sebab sekiranya matahari berada di sebelah saya dah terkeluar daripada saya punya bayangan feed kamera ni. Boleh tengok pada rajah yang saya terangkan tu. Ini adalah putaran bumi pada paksinya. Bumi berputar daripada arah barat ke timur. Kita nampak matahari daripada timur ke barat. Itu adalah kedudukan apabila bumi itu berputar. Kedudukan kita pula, sebab kita di atas permukaan bumi. Kalau kita di luar permukaan bumi, contoh kamu naik roket, mana tahu kamu jadi suatu hari nanti jadi angkasawan ke, ataupun jadi Iron Man yang betul ke, dapat keluar pergi ke angkasa lepas, tengok hari dulu Cikgu Khairul ajar, Ustaz dah cakap matahari terbit daripada timur ke barat. Patutnya bumi pusing ni. Tapi sebab kita berada di permukaan. Yang ini gambaran kita berada di angkasa lepas, tengok pada bumi. Melihat keadaan bumi. Arah putaran bumi pada paksinya. Kedudukan paksi berapa tadi? Saya dah sebut tadi. 23, 1/2 darjah. Sikit je, tak banyak. Tempoh satu putaran lengkap tadi. Saya tunjuk objek ni tadi. Daripada point ni. Cahaya pula. Macam ni. Lengkap. Mengambil masa 1 hari. Ataupun bersamaan 24 jam. Manakala peredaran pula. Dia pusing keliling matahari pula. Ikut lawan arah jam tu. Poin ini pusing lengkap kembali ke poin ni. Untuk lengkapkan satu putaran tu,
mengambil masa lebih kurang 1 tahun, iaitu 365 1/4 hari. Okey. Ada kamu bila kamu meningkat dewasa sekolah menengah ke, kamu akan jumpa satu lagi fakta mengatakan bumi ini mengalami yang kita sebut sebagai tahun lompat. Tahu tahun lompat tak? Ada cikgu sebelum ni pernah sebut tak tahun lompat? Tahun tu yang melompat-lompat ke? Okay. Tahun lompat ni merujuk di mana kita mengalami satu ekstra hari. Okey. Bukan bermaksud satu ekstra hari Okey, 1/4 satu putaran lengkap ni 4 kali dia cukup 1 hari. Itu jadi bertambah 365 hari. Jadilah kita sebut sebagai tahun lompat. Okey, tahun lompat ni dialami pada bulan Februari di mana kita ada satu ekstra. Ekstra apa? Ekstra 1 hari. Faham tak? Okey. Tahun ini kita ada 28 hari dalam bulan Februari. Okay, 4 tahun sekali kita ada ekstra 1 hari, iaitu 29 hari pada bila? Pada bulan Februari. Okay, itu adalah kita sebut sebagai tahun lompat. Okay, ini adalah kerana kenapa ini berlaku? Ini adalah kerana disebabkan oleh peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya tu. Okay. Dia bukan komplit 365. Tak. 365 ada suku hari lagi. Maksudnya gabungan 1/4 cukup 1 hari lagi jadi 366 hari. 4 tahun berikutnya akan ulang benda yang sama. Sebab tu orang yang lahir pada 29 Februari ni, dia sambut birthday macam mana? Berapa? 4 tahun sekali. Bila tahun terakhir kita mengalami tahun lompat ni? 2020. Nanti kamu semak balik. Boleh tengok daripada internet tag kalender tu, kamu carilah tahun-tahun lompat. Dia akan bagi tahulah tahun-tahun yang mengalami tahun lompat. Okey, itu adalah kesan daripada peredaran bumi mengelilingi matahari dan juga putaran bumi. Okey, slide saya bagi kat situ. Okey, saya akan tunjukkan video animasi putaran bumi. Yang pertama kejadian yang siang dan malam, yang kedua yang memberikan ataupun yang menghasilkan fenomena yang saya sebut tadi, musim yang berbeza-beza. Okey, macam kamu mungkin yang pernah pergi ke luar negara, pergi melancong, pergi bercuti dengan ibu bapa kamu. Okey, kamu pergi ke Australia, kadang pergi ke London. Kenapa negara ni sejuk macam Malaysia dan bersalji? Ada murid pernah tanya, cikgu, kenapa Malaysia tak alami salji, tak mengalami 4 musim? Okey, nanti saya akan terangkan semasa proses video nanti sedang berlangsung. Saya punya video. The Earth's axis of rotation, or the wobble effect. Let's begin by talking about the Earth's axis. The Earth rotates on an axis. The axis is tilted at an angle of 23.5 degrees. The Earth rotates around its axis once a day. The tilt of the axis affects when seasons occur. When the axis tilts toward the sun, the northern hemisphere experiences summer. Okey. Pada kedudukan ini bumi ini berbentuk sfera. Okey. Pada bahagian atas kita sebut sebagai hemisfera utara. Manakala bahagian bawah kita sebut sebagai hemisfera selatan. Okey, pada ketika ini di gambar rajah atas saya ni, bumi ni kedudukannya. Okey. Pada kedudukan ini hemisfera utara menerima banyak sinaran cahaya matahari. Jadi hemisfera utara pada ketika ini sedang mengalami apa? Sedang mengalami musim panas sama. Manakala hemisfera selatan pada ketika ini mengalami musim sejuk. Okay, ini kena ringkas untuk bagi kamu faham bagaimana fenomena 4 musim ni berlaku. Okay, saya akan tunjukkan video ni while the southern hemisphere experiences winter. In half a year, the Earth will revolve elliptically, counterclockwise around the sun.
while the axis stays tilted at 23.5 degrees. When the axis tilts away from the sun, the northern hemisphere. Pada ketiga ini pula, hemisfera utara tadi yang dia menggerak macam ni kan. Sekarang hemisfera utara dia menggerak macam ni pula. Perbandingan dia macam ni pula. Sekarang ni hemisfera utara dia menerima kurang cahaya matahari sebab kedudukan tilt tu, kedudukan bumi berpaksi tu, manakala hemisfera selatan menerima lebih matahari. Jadi pada ketika ini yang hemisfera utara pula mengalami musim sejuk, manakala hemisphere then experiences winter and the southern hemisphere experiences summer. Ini adalah the axis of rotation, also known as the wobble effect. The Earth's axis has an axis of rotation, and, just like a top, the axis spins. The angle does not change, only the direction of the axis. The axis of rotation will complete a full cycle approximately every 26,000 years. Today, this is how the seasons correlate with the axis of rotation and its orbit around the sun. 3,000 years ago, the axis of rotation and the seasons would have looked like this. Memberikan kesan yang pelbagai. 3,000 years from today, the axis of rotation will have moved more than 1/9 of a full cycle. Therefore, in 13,000 years, the occurrence of the seasons will be opposite than it is from this year. After 26,000 years, the axis of rotation will have completed a full cycle, and the occurrence of the seasons in the Earth's orbit will start over. In relation to the stars, the Earth's axis currently points toward the star Polaris. Due to the axis of rotation, the Earth's axis will be pointing somewhere near the star Vega in 13,000 years. Cakrawala kita ni ada kedudukan bintang Polaris dan Vega. Okey. Itu satu video tentang saya ada panggilan telefon. Ya Okey. Tak apa, saya silentkan dulu. Okey. Tengok okey, tadi adalah keadaan tentang siang dan malam dan juga sedikit aspek penerangan 4 musim. Kita tengok video yang satu lagi ni. Saya harap video ni dapat play lah. The Earth's axis of rotation, or the wobble effect. Let's begin by talking about the Earth's axis. The Earth rotates on an axis. The axis is tilted at an angle of 23.5 degrees. The Earth rotates around its axis once a day. The tilt of the axis affects when seasons occur. When the axis tilts toward the sun, the northern hemisphere experiences summer, while the southern hemisphere experiences winter. In half a year, the Earth will revolve elliptically counterclockwise around the sun, while the axis stays tilted at 23.5 degrees. When the axis tilts away from the sun, the northern hemisphere then experiences winter, and the southern hemisphere experiences summer. Okay. What causes the repeating pattern of day and night? In space, the Earth moves in different ways.
One way the Earth moves is by spinning on its axis. An axis is an imaginary line that runs through the Earth's center. This spinning movement on its axis is called a rotation. As it rotates, part of the Earth is facing the sun. This part of the Earth is lit up and experiences daytime. Beberapa bulan berikutnya, hemisfera utara pula mengalami musim panas, hemisfera selatan At the same time, the opposite side of the Earth is facing away from the sun. Ada persoalan selalu timbul lah. This part of the Earth is in darkness and it is night time. Macam kita Malaysia ni, kenapa kita tak mengalami 4 musim? Okay. It takes the Earth 24 hours to complete one rotation. The repeating rotation of the Earth is why we experience the daily pattern of day and night. Here's a cool fact. The planets in the solar system rotate about their axis at different speeds. This means the length of a day on each planet is different. One day on Jupiter takes just 10 Earth hours. One day on Venus takes 243 Earth days. I think I'll call it a day now. See you later. Maksudnya kurang hujan. Bulan ni bila nak hujan. Maksudnya pada ketika itu Don't forget to subscribe. Putaran bumi, keadaan bumi itu kita sebab bumi ni walaupun tilt, kita masih lagi menghadap sentiasa menghadap permukaan matahari, sentiasa menghadap permukaan matahari. Jadi video saya hilang dah. Okey. Kembali ke office saya lah. Senang. Okey. Saya tanya dia. Okey. Malaysia ada beberapa negara seperti Indonesia, bagaimana? Selatan India, gimana? Sebahagian negara Thailand dan sebagainya. Sebab kedudukan negara-negara ni berada di tengah-tengah bumi, antara hemisfera selatan dan utara. Jadi kita berada di kawasan khatulistiwa yang mengalami cuaca tropika, iaitu ada ketikanya hujan, ada ketikanya panas, ada yang ketikanya kering. Kita tak sebut musim panas. Kita gambarkan je lah, panasnya ni musim panas ke? Kita sebut macam tu kan. Mak ayah, sekarang ni nak puasa ni, musim panas ni. Kita tak mengalami musim panas. Kita sebut sebagai keadaan kering lah. Keadaan kering. Kering tu dengan suasana panas lah. Macam di luar negara, keadaannya berbeza. Keadaannya berbeza. Macam ada saya mengajar, kalau ada topik tu saya jumpa, ada murid tanya, cikgu, saya pernah duduk dia kata dia pernah tinggal di London ketika lah. Dia ikut bapak dia kerja kat sana, bapak dia kerja sana. Dia cerita, cikgu, dekat sana walaupun siang, dia kata, siang ni masih siang macam kita ni, dia kata, tapi keadaan sana sejuk. Sejuk yang macam mana? Sejuk tu dia kata ibarat macam kita masuk supermarket je. Macam tu lah kita nampak. Kalau siang ada matahari tapi suasananya dingin. Bukan sejuk lah, dingin. Dia kata dingin. Kalau keluar tu kena pakai baju tebal, sebab nak bagi maintain suhu. Kalau tak pakai baju tebal, ada ketikanya bergigil, sebab suhu dingin. Jadi keadaan permukaan bumi ni yang berbeza dengan satu bumi berpaksi dengan putaran dia, dengan peredaran, menyebabkan pelbagai fenomena yang berbeza. Menghasilkan pelbagai fenomena berbeza di kedudukan negara. So, bila kamu meningkat dewasa, bila kamu ada peluang dapat pergi keluar negara, pergi belajar, tengok, kutip ilmu, tengok kenapa ni berlaku, katanya. Dah lama duduk Malaysia, tengok, Malaysia ni panas seronok juga kenapa duduk tempat sejuk. Kita macam ni lah, ibarat kita macam kepuasan manusia tu tidak dapat sentiasa dipuaskan. Kadang kita rasa, kita tengok TV, bestnya negara sejuk. Orang yang negara sejuk tu pula tengok tu, seronok duduk Malaysia ni, suasana panas, kepanaslah, suhu yang optimum untuk sesuai untuk tubuh badan. Jadi itu adalah sedikit
ilmu dan pembelajaran tentang putaran dan peredaran bumi. Okay, sekiranya ada kurang kefahaman, kurang jelas, boleh hubungi saya untuk bertanya dan sebagainya, tak ada masalah. Ataupun kamu suka self-taught, belajar sendiri, ada komputer, ada internet, gunakan sebaik mungkin. Jangan main game je, dapat peranti, dapat device, main game. Tengok YouTube tu bagus sebenarnya. Tengok YouTube tu bagus, tapi bagus macam mana? Janganlah tengok cerita-cerita mengarut. Tengoklah yang bermanfaat macam tadi. Video yang saya paparkan kat kamu tadi ada saya dapati sebagainya daripada YouTube. Sebagainya ada saya dapat download dan sebagainya. Jadi ia sangat bermanfaat. Sebab apa? Saya nak bawa semua murid kita pergi yang selepas nak belajar tentang putaran bumi. Tengok itu bumi pusing-pusing. Aku kata mustahil dengan akal fikiran kita. Walaupun saya ada suit Iron yang ni gambar je kat belakang ni. Bukan lab saya betul. Kalau betul saya dari Iron Man terbang juga, betul tak? Jadi itulah sedikit sebanyak tentang pembelajaran kita ini. Sekiranya ada terkasar bahasa, kesilapan bahasa, tutur kata saya ni, saya mohon maaf. Okey, di halaman berikutnya nanti dalam Google Form ni kamu ada disediakan sedikit latihan soalan tentang kefahaman lah, akan ditanyakan tentang balik beberapa persoalan tentang putaran bumi. Okey, jawab dan selamat bertemu lagi. Okey, jumpa lagi Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, bye.